Yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Jumaat 10 September 2021. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. 7 transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan, langkah kembalikan kestabilan politik, tangani COVID-19. Lebih 12 bilion ringgit bantuan khas COVID-19 sudah disalur kepada hampir 10 juta penerima. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ketua Pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri serta pindaan Perlembagaan Persekutuan untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. 2 perkara itu antara 7 yang dipersetujui Jemaah Menteri untuk dilaksanakan di bawah pelaksanaan transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan. Langkah berkenaan bertujuan mengembalikan kestabilan politik demi menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Perkara itu juga selaras dengan titah nasihat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja-Raja Melayu tentang peri pentingnya sebuah pentadbiran yang stabil dan dapat berfungsi secara biasa. Kerajaan berpandangan fokus dan keutamaan yang perlu diberikan oleh semua pihak pada ketika ini ialah terhadap kestabilan politik dan pentadbiran negara dalam memerangi COVID-19 serta memulihkan ekonomi. Tawaran itu bertujuan mewujudkan lanskap politik baharu dengan melaksanakan transformasi dan pembaharuan dalam tata kelola pentadbiran kerajaan, khususnya memerkasa peranan institusi parlimen. Pada masa sama, kerajaan komited untuk memperkenal lebih banyak transformasi dari semasa ke semasa. Transformasi kerajaan ini memaktubkan nilai-nilai murni dan muafakat merentasi pelbagai latar agama, kaum dan budaya dalam konteks keluarga Malaysia. Ini juga selaras dengan semangat untuk terus menjunjung Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi teras kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut 7 tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan. Tiga faktor utama bagi merancakkan lagi hubungan ASEAN-China pada masa depan. Ia menerusi perdagangan dan pelaburan terbuka, memperkukuh perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP dan gelembung perjalanan rentas sempadan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata, berhubung gelembung perjalanan, beberapa inisiatif dan peraturan kuarantin boleh diteroka bagi memulihkan industri pelancongan dan saling hubungan antara penduduk. Dengan berbuat demikian, setiap negara berada di kedudukan yang lebih baik untuk pulih daripada kesan COVID-19. Begitu juga dengan pengiktirafan bersama dokumen pengiktirafan vaksinasi yang merupakan satu lagi bidang yang mantap untuk diteroka. Perdana Menteri berkata demikian semasa berucap secara maya di Expo China ASEAN ke-18 dan sidang kemuncak pelaburan perniagaan China ASEAN yang berlangsung di Nanning. Bagi merancakkan usaha dalam sektor perdagangan serta pelaburan pula, kedua-dua pihak perlu bekerjasama seperti yang digariskan dalam kerangka pemulihan ekonomi ASEAN. Pada masa yang sama, beliau turut meminta ASEAN dan China mempromosikan
meningkatkan kerjasama dengan hubungan ekonomi digital, seterusnya membantu mempercepatkan adaptasi teknologi dalam kalangan SME. Menyentuh soal penubuhan RCEP, ia membuktikan kepada dunia bahawa ASEAN dengan rakan perjanjian perdagangan bebasnya FTA termasuk China komited kepada negara rantaian bekalan transnasional dan memastikan pasaran terbuka dalam bencana wabak global. RCEP bakal menjadi platform penting yang membantu rantau ini ke arah pemulihan dan pertumbuhan di masa depan. Sejumlah 12.3 bilion ringgit pembayaran bantuan khas COVID-19 BKC telah disalur kepada hampir 10 juta penerima. Ia merangkumi bantuan prihatin nasional BPN 2.0, bantuan prihatin rakyat BPR dan BPR tambahan. Menerusi laporan laksana ke-67, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan kesemua bantuan akan disalur secara berterusan sehingga penghujung tahun ini. Untuk tempoh September hingga Disember 2021, pembayaran bagi kesemua inisiatif bantuan tunai dianggarkan berbaki 4.8 bilion ringgit. Ia merangkumi BPR Fasa 3 dan Rayuan, BKC Fasa 2 dan Fasa 3 selain bantuan kehilangan pendapatan BKP. Keseluruhannya 17.1 bilion ringgit telah disediakan kerajaan pada tahun ini bagi pelaksanaan kesemua inisiatif bantuan tunai yang telah dan akan disalur kepada penerima yang layak. Dalam perkembangan lain, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata sejajar semangat keluarga Malaysia, Institusi Keuangan Pembangunan DFI disaran memberi sokongan penuh dalam tempoh pemulihan ekonomi negara. Sokongan yang dimaksudkan itu seperti pembiayaan diperlukan untuk kelangsungan perniagaan dan peluang pekerjaan. Tambah beliau lagi, sokongan pihak DFI diperlukan terutama bagi PKS mikro dan sektor strategik. Ia termasuk sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, aktiviti maritim, ekspor serta industri berteknologi tinggi dan bermodal insentif. Tambahnya, DFI disaran merangka penyelesaian praktikal seperti pembiayaan yang tidak membebankan untuk membolehkan perniagaan bangkit dan kembali beroperasi secepat mungkin. Syarikat agensi pelancongan dibenarkan beroperasi serta-merta tanpa perlu mendaftar dengan COVID-19 Intelligent Management System CIMS bagi menjayakan projek rintis Gelembung Pelancongan Langkawi yang bermula 16 September ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan keputusan itu dibuat pada mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Menyifatkan keputusan berkenaan sebagai berita baik kepada pemain industri, 5,335 agensi pelancongan berdaftar di negara ini dapat dibantu untuk menjana semula pendapatan. Beliau dalam kenyataan berkata kerajaan sentiasa komited untuk memulihkan ekonomi dan memastikan kesinambungan perniagaan penggiat industri pelancongan dan kebudayaan terutamanya dalam mengekalkan pekerjaan mereka yang terlibat dalam rantaian sektor sama. Sementara itu, jelas Datuk Seri Nancy, kerajaan telah menyalurkan pemberian bantuan khas sekali beri RM3,000 kepada 2,899 agensi pelancongan melibatkan peruntukan RM8.6 juta. Manakala pembayaran kepada 2,436 agensi pelancongan lagi sedang diproses. Terdahulu, kerajaan mengumumkan kebenaran kepada pengunjung domestik dari seluruh negara untuk mengunjungi Langkawi kecuali mereka yang berada di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Sebanyak 90% atau 21 juta populasi dewasa Malaysia sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 setakat semalam. 71.3% atau 16.7 juta populasi dewasa pula telah lengkap vaksinasi. Sebanyak 322,346 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin setakat ini 37.71 juta dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri.
Segera dapatkan bantuan jika mengalami tekanan atau kerisauan melampau. Itu pesanan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin bersempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia hari ini. Ujar beliau, talian kasih dan Befrienders sentiasa dibuka untuk menerima panggilan dan mendengar luahan. In conjunction with the World Suicide Prevention Day today, I wanted to reach out to people who are battling depression, anxiety, that you're not alone. Please don't think that even in your darkest moments that you're alone. Help is available. We're here for you. I've put here numbers that you can call, services that you can access, and I hope that you pull through this, and we are here for you. Masyarakat juga menurut beliau perlu peka dan mengenal kecenderungan tingkah laku bunuh diri memandangkan situasi pandemik COVID-19 mempengaruhi kesihatan mental yang turut meningkatkan risiko untuk membunuh diri. Sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri dengan tema Bertindak Segera Harapan Terbina, Kementerian Kesihatan KKM komited melaksanakan 5 inisiatif pencegahan bunuh diri. Malah akan mengenal pasti secara spesifik faktor dan sebab kemurungan yang boleh menyebabkan situasi seperti ini berlaku. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan ini juga bagi menghapuskan stigma berkaitan tingkah laku bunuh diri. Inisiatif itu antaranya menambah pegawai kaunseling di peringkat daerah dan klinik kesihatan bagi mempergiat sesi libat urus dengan agensi serta kementerian lain untuk memastikan tiada golongan yang tercicir. KKM juga menyokong usaha bagi pindaan atau pemansuhan Seksyen 309 di bawah Kanun Kesiasaan yang menyabitkan cubaan bunuh diri sebagai satu kesalahan jenayah. Beliau juga memberi jaminan KKM akan terus komited dalam melaksanakan pencegahan tingkah laku bunuh diri. Ujar beliau, usaha itu diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tingkah laku bunuh diri, menghapuskan persepsi bunuh diri serta menurunkan kadar kematian akibat bunuh diri. Selaras tema Bertindak Segera Harapan Terbina, keluarga dan masyarakat menggalas tugas penting sebagai kumpulan sokongan. Golongan belia juga perlu didedahkan dengan kursus-kursus pencegahan bunuh diri termasuk ketika berhadapan situasi kritikal tersebut. Tengok anak kita stres ke, depression ke, ataupun bimbang ke, ada tendensi nak bunuh diri ke. Kemudian daripada aspek tingkah laku, dulu selalu berada di dalam ruang di rumah, tapi akhir-akhir ini selalu menyendiri, duduk di dalam bilik, tak nak berinteraksi dan sebagainya. Seterusnya dari aspek emosi. Misalnya isteri kita ke, suami kita ke, anak kita ke sangat sensitif, cakap sangat sensitif, mudah menangis, mudah macam merajuk dan sebagainya. Dan lazimnya mereka yang ingin membunuh diri ini akan sentiasa bercerita, akan sentiasa mengulangi cerita-cerita yang sama, dan cerita inilah yang kita boleh ambil iktibar untuk diberikan nasihat yang sewajarnya. Kerana cerita-cerita tersebut adalah merupakan punca-punca kepada berlakunya kemuncak stres untuk mereka sehingga membawa kepada niat ingin membunuh diri. Jadi segala kemahiran perlu diguna pakai dengan sebaik mungkin. Dan amat penting sekali untuk kita tidak menilai mereka, untuk kita tidak mengecam dan untuk kita tidak mengendahkan mereka, kerana apa yang mereka perlukan adalah seseorang yang boleh memahami, seseorang yang boleh menerima apa yang ingin mereka katakan. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini 21,176 kes, meningkat daripada 19,307 kes semalam. Sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia sebanyak 1.94 juta kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara.
Lembah Kelang masuki fasa 2 PPN, Rapid KL tingkatkan kekerapan perkhidmatan rel dan bas. Paparannya seketika nanti terus bersama Berita Perdana. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas mengumumkan dividen 8% dana Peladang Kebangsaan DPK bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2020 untuk skim pelaburan khas Peladang. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, nilai keseluruhan agihan dividen itu berjumlah 7.6 juta ringgit melibatkan 5,323 pelabur. DPK mencatat keuntungan 9.05 juta ringgit bagi tahun 2020 berbanding 9.29 juta ringgit tahun sebelumnya. Dan sejak tahun 2016, DPK memberikan pulangan yang kompetitif secara konsisten dengan purata dividen sebanyak 8.8% bagi 5 tahun. Harapkan dengan kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh pengurusan DPK ini dan berjaya memberi dividen yang agak lumayan setiap tahun, lebih ramai ahli-ahli peladang di seluruh negara untuk membuat pelaburan dalam dana DPK ini. Jadi dana ini dilaburkan berbagai sektor dan antara kebaikannya adalah untuk setiap ahli boleh mendapatkan dana ini bagi memulakan projek-projek yang dikendalikan oleh PPK masing-masing. DPK dilancarkan pada 17 Disember 2012 bagi menyediakan perkhidmatan keuangan serta menggembleng dana untuk diagih kepada ahli dan rangkaian pertubuhan peladang. Antara projek dibiayai DPK, tanaman semula dadang sawit, pembelian jentera pertanian, modal pusingan ternakan ayam dan stesen minyak. Kedudukan fiskal negara perlu dipertingkat agar rakyat dapat meneruskan kelangsungan hidup sekaligus memastikan pemulihan ekonomi dapat dicapai segera. Pakar ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma berkata, meskipun keadaan fiskal negara agak ketat ketika ini, masih ada ruang untuk kerajaan meningkatkan sumbangan bagi menambah baik kehidupan rakyat. Tidak dinafikan bahawa keadaan fiskal negara kita agak ketat buat ketika ini. Ini berkait rapat dengan situasi keuangan, kedudukan keuangan kita, di mana kita melihat bahawa kerajaan telah berbelanja lebih daripada 530 bilion diperuntukkan untuk pakej ransangan, yang itu kita kata pakej ransangan, 530 bilion. Tetapi dari segi suntikan langsung daripada kerajaan, nilainya sekitar 80 ataupun 90 bilion. Maka di situ kita lihat masih ada ruang untuk kerajaan meningkatkan sumbangan ataupun peranan yang dimainkan dari segi kedudukan fiskal untuk membantu membangunkan ekonomi negara. Dalam ucap tama pada sidang kemuncak Pelan Pemulihan Negara semalam, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kerajaan bersedia untuk memberikan sokongan fiskal tambahan jika terdapat keperluan. Langkah itu bagi memelihara kesejahteraan rakyat dan perniagaan serta mengukuhkan sistem penjagaan kesihatan negara. Pameran dan Persidangan Franchise Antarabangsa Malaysia 2021 FIM 2021 akan berlangsung dari 9 hingga 16 Oktober depan dengan format digital. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dengan kerjasama Persatuan Franchise Malaysia MFA, FIM 2021 disasarkan menarik 200 juta ringgit potensi pelaburan dalam bidang franchise. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rosul Wahid ketika berucap pada Majlis Pra-Pelancaran FIM 2021 secara maya berkata 3.75 bilion ringgit atau purata 375 juta ringgit hasil nilai potensi pelaburan dalam industri itu setiap tahun bagi tempoh 2010 hingga 2019. Sasaran pengunjung ke FIM 2021 ini ialah seramai 15,000 orang, iaitu meningkat sekali ganda berbanding dengan tahun lalu. Kementerian juga mensasarkan sekurang-kurangnya
200 juta ringgit Malaysia nilai potensi pelaburan dalam perniagaan franchise akan terhasil pada tahun ini. Syarikat franchise yang berminat untuk menyertai FIM 2021 sebagai pempamer boleh berhubung terus dengan Persatuan Franchise Malaysia, manakala pendaftaran untuk pengunjung boleh dibuat melalui portal seperti tertera. Anda masih bersama Berita Perdana. Rapid KL meningkatkan kekerapan perkhidmatan rel dan bas susulan pelaksanaan Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN di Lembah Kelang yang bermula hari ini. Ini bagi menampung jumlah penumpang yang dijangka meningkat mulai minggu hadapan. Wartawan Zahra Zamri yang membuat tinjauan di KL Central ada butirannya. Tinjauan bermula seawal 9 pagi mendapati suasana di perkarangan KL Central tidak lengang seperti kebiasaan. Kelihatan warga kota menggunakan perkhidmatan train pada waktu puncak untuk ke tempat kerja. Menurut Ketua Pegawai Operasi LRT Rapid KL, Azmi Madzin, lanjutan daripada Fasa 2 PPN ini, pihaknya melaksanakan perubahan dari segi frekuensi perkhidmatan dari semasa ke semasa. 4 line yang terlibat di sini di bawah Rapid Rail iaitu Ampang Line, Kelana Jaya Line, Monorail dan juga MRT. Ya. Penumpang tak perlu risaulah. Kapasiti kita lebih dari cukup buat masa sekarang ni. Kita masih lagi melakukan lagi SOP COVID-19 dengan ketat dan juga kita harap bahagian kita, staf kita dah lakukan yang terbaik. Kita harap penumpang juga mengikuti SOP yang ditetapkan. Ya. Kita percaya dengan usaha kita untuk menjaga SOP ini, kita boleh menyediakan perkhidmatan yang cekap, selamat dan tepatlah. Rapid KL memaklumkan perubahan kekerapan turut melibatkan 23 laluan bas kendaliannya. Sementara itu, penumpang yang ditemui berpuas hati dengan tempoh masa menunggu yang dikurangkan serta berasa lebih yakin dan selamat kerana sudah divaksin. Tak ada rasa risau pun sebab diorang semua ikut SOP. Bas ni pun semua ikut SOP, pelanggan pun. Sekarang diorang dah semua dah vaksin dah. Saya pun tak rasa takut. I mean, today is faster lah. Usually I wait for 8 to 10 minutes, but today 3 minutes I already dah dapat train. And it's free. Saya rasa keadaan masih lagi terkawal sebab SOP semua masih ikut dan duduk pun dekat jauh-jauh lagi. Saya masih rasa selamat lagi lah. Hari-hari, almost every day, yeah, I'm fine and I feel safe to take the train now. Yeah, I'm happy. Pengguna juga digalakkan menggunakan aplikasi perancang perjalanan Pulse yang diperkenal Disember lalu bagi menikmati perjalanan yang lebih efisien dan selesa. Pelaksanaan pelbagai langkah bagi membendung risiko jangkitan COVID-19 terbukti memberi impak terhadap operasi pengangkutan awam bukan sahaja dari segi jumlah penumpang tetapi juga aspek pilihan orang ramai untuk bergerak secara selamat. Usaha memulihkan keyakinan orang ramai untuk menggunakan semula pengangkutan awam ini menjadi agenda penting. Pastinya Prasarana Malaysia Berhad yang berperanan sebagai pemacu transformasi sistem dan perkhidmatan pengangkutan awam di negara ini akan terus optimis dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dalam tempoh yang mencabar ini. Zahra Zamri, Berita RTM. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan komited memastikan persekitaran sekolah selamat dan bersih sebelum sesi persekolahan bermula pada 4 Oktober ini. Pengerusinya Ridwan Muhammad Ismail berkata, jawatankuasa kecil dibentuk bersama pelbagai agensi dan jabatan kerajaan bagi menyediakan SOP selain melaksanakan proses sanitasi sekolah. Ini salah satu peranan JBPD kita untuk memberikan kerjasama dan membantu pihak Jabatan Pendidikan Labuan untuk memastikan bahawa sekolah-sekolah dan juga persekitarannya dan juga terjamin dari segi aspek kesihatan.
Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yusuf Muhammad memaklumkan libat urus bersama Jabatan Kesihatan Negeri akan dilaksana bagi kelancaran sesi persekolahan. Sekolah, kita akan mengadakan perbincangan dengan Jabatan Kesihatan dalam tempoh yang terdekat ini untuk mendapatkan pandangan dari aspek pelaksanaan SOP agar pelajar yang hadir ke sekolah ini mendapat satu environment persekolahan yang selamat. Di Kedah, lebih 100 pelajar menerima kelengkapan persekolahan berupa beg sekolah dan alat tulis. Yayasan Pelajaran MARA YPM menghulurkan sumbangan susulan kejadian banjir lumpur di Yan dan Kuala Muda pertengahan Ogos lalu yang menyebabkan kelengkapan sekolah mereka musnah. Ini tanda keprihatinan kita, rasa kepedulian kita yang tinggi kepada anak-anak yang dilanda bencana. Kita ada satu skim khas di bawah Yayasan Pelajaran MARA, skim dana ihsan pendidikan untuk kita salurkan kepada mereka yang terlibat dengan bencana. Sudah pastilah saya sebut tadi tentang emosi anak-anak kita. Pertama ialah emosi tak dapat belajar, PKP. Dan masa yang sama juga emosi apabila dilanda bencana. Jadi saya ingin menyatakan rasa keprihatinan Yayasan Pelajaran MARA, dan ini juga sebagai satu sumbangan yang sederhana, mudah-mudahan sempurna kepada mereka anak-anak yang bakal menerima sumbangan tadi. Datuk Dr. Muhammad Nizar turut menyerahkan sumbangan wang tunai bagi keperluan pelajar memandangkan sesi persekolahan akan dibuka tidak lama lagi. Sementara itu, pihaknya juga ke kawasan Dun Bukit Selambau dan menyampaikan peranti elektronik tablet dan bantuan bakul makanan kepada 10 pelajar asnaf. Sehingga kini di Kedah sahaja, YPM telah melaksanakan tanggungjawab korporat pendidikan dengan peruntukan RM312,650 melibatkan 4,325 pelajar di bawah bantuan skim bantuan persekolahan. Jangan marahkan nyamuk sampai ke lambu nak dibakar. Ya, laporan penuh bersama Syairul Islam. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Kita mulakan dengan isu panas ini. Bekas atlet angkat berat negara Roswadi Abdul Rashid tidak setuju dengan cadangan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM untuk membubarkan skuad kebangsaan. Susulan 2 atlet mereka dikesan positif bahan terlarang jenis anabolik steroid. Roswadi, bekas pemenang pingat gangsa Sukan Commonwealth 2002 dan 2006 berkata, PABM seharusnya memikirkan alternatif lain kerana langkah drastik itu bakal merugikan arena sukan angkat berat tanah air. Menurut Roswadi, antara alternatif lain yang boleh dilakukan PABM ialah mengenakan hukuman yang lebih berat kepada atlet terlibat seperti menambah tempoh hukuman penggantungan. Saya mencadangkan sekiranya boleh ada cara lain yang lebih bagus. Bagi cadangan saya, kita boleh menggubal undang-undang baru, memperketatkan atau memperkasakan undang-undang yang sedia ada seperti 4 tahun, mungkin kita tambah jadi 6 tahun, 8 ataupun seumur hidup untuk kesalahan yang pertama. Nomor tiada ada lagi kesalahan yang kedua diberi maaf. Sebelum ini, pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2018, Azroy Hazal Wafi dan seorang lagi atlet angkat berat, Izha Ahmad, disahkan positif bahan terlarang oleh Agensi Anti-Doping Malaysia sekaligus berpotensi dikenakan penggantungan maksimum 4 tahun jika bersalah. Perkembangan terbaru itu amat mengecewakan kerana dalam masa 5 tahun ini sahaja, sebanyak 10 atlet daripada sukan itu telah dikesan positif bahan terlarang. Pemenang pingat emas Sukan SEA 2019 bagi acara sukan elektronik e-sukan kategori Hearthstone, Dr. Yu Weng Kian bersedia menyahut cabaran menggalas nama Malaysia jika diberi peluang beraksi di Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Permainan Hearthstone antara 8 kategori e-sukan yang bakal diperkenalkan buat kali pertama pada tamasya sukan berprestij di Asia itu nanti.
Jelas Dr. Yu, tahap pertandingan di Sukan Asia adalah berbeza berbanding Sukan C kerana perlu bersaing dengan negara-negara yang hebat di benua ini, khususnya tuan rumah China, Korea Selatan, Jepun serta Taiwan. Tambahnya lagi, memiliki satu pasukan yang lengkap adalah perlu memandangkan Sukan Asia 2022 bakal berlangsung dalam tempoh setahun lagi. The team is the most important. So it's not just myself that is necessary, but I believe a strong team with the coach, a sparring partner, definitely with resource providers such as the gaming equipment. So all those are the necessary tools that we need to compete at the highest level. Jika terpilih, ini adalah penampilan sulung buat pemegang PhD kejuruteraan elektrik itu di Tamasya Sukan Asia. Perkembangan terbaru ini tentunya sesuatu yang amat dinanti-nantikan peminat e-sukan negara kerana sebelum ini ia hanya menjadi sukan demonstrasi ketika edisi 2018 di Jakarta, Palembang. Saudara, 1001 kenangan suka dan duka pastinya akan terukir apabila berlangsungnya sesebuah tamasya ataupun kejohanan sukan. Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang melabuhkan tirainya pada 5 September lalu menjadi kenangan yang pastinya indah buat rakyat Malaysia apabila atlet para berjaya meraih 3 pingat emas dan 2 perak sekaligus memperbaiki rekod sebelum ini di Rio 2016. Namun begitu, sejauh manakah impak kilauan pingat yang diraih berjaya membuktikan sukan itu sebagai ejen perpaduan negara? Ikuti laporan khas yang disediakan Ifah Hazim. He's the history man. Shia Lieko of Malaysia is the first gold medalist at the Paralympic Games in para-badminton, and see what it means to him. He's won 3 world championships, but this surely is the biggest moment of the Malaysian's career. Sebutlah apa jenis sukan sekalipun, apabila nama Malaysia dipertaruhkan, setiap rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa mahupun agama pasti akan meluangkan masa untuk menyaksikan dan memberi sokongan padu kepada atlet negara di pentas dunia. Masa Paralimpik tu kan, memang semangat dia lain macam lah, walaupun tengok dari rumah je kan. Rasa bangga lah dengan negara kita ni. Mana ada kita tengok orang Melayu ke Cina ke India, semua sama je, Malaysian. Seronok tengok mereka main untuk negara kita. Masa tengok orang menang tu, rasa happy sangat. Sangat rasa nak nangis. Rasa macam saya ada dengan dorang dekat sana. Sports ni memang menyatukan kita semua as Malaysians. Menang kalah tu tak kisah. Yang penting kita rasa proud dengan semua atlet negara kita. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Faizal Azumu, sukan sememangnya menjadi platform menyatu padukan rakyat Malaysia sejak dahulu lagi tanpa mengira latar belakang agama, keturunan dan kepercayaan. Jika menyokong pasukan negara yang bertanding, tembok yang tebal itu boleh dihapuskan. Tidak dapat disangkal lagi bahawa sukan adalah ejen perpaduan negara dan menjadikan kita sebagai sebuah keluarga, iaitu keluarga Malaysia. Terpaksa berputih mata. Kemenangan Muhammad Zia diiktiraf susulan bantahan. Rayuan terhadap keputusan dibuat oleh penganjur. Tanggal 31 Ogos 2021, terselit pengajaran buat Malaysia apabila pingat emas yang dimenangi jaguh lontar peluru Muhammad Zia Zulkifli di Paralimpik Tokyo 2020 dibatalkan atas sebab teknikal. Nak ceritakan pasal emosi, memang sangat beremosi. Memang saya sebenarnya terjatuh atau duduk. Saya sangat sedih lah. Dia macam sampai jadi macam ni kan. Apa yang menariknya, kekecewaan Ziyad itu turut dirasai dan dikongsi oleh semua peminat sukan di Malaysia yang sekali lagi membuktikan bahawa semangat perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini masih utuh. Alhamdulillah saya tengok daripada sudut positif tu, ramai yang hulurkan tangan. Sangat ramai yang hulurkan tangan. Ziyad bangun dah balik, kita buat balik, kita buat baru. Ziyad boleh pergi lagi. Ramai lah bagi sokongan. Baru saya dapat rasa perpaduan dalam sukan tu tak kira lah warna kulit atau agama atau bangsa kan. Kita bila dalam sukan ni kita bersatu. So
tu ada kehebatan sukannya tu saya nak kata. Insiden itu pastinya pahit untuk ditelan, apatah lagi Malaysia kehilangan satu pingat yang sepatutnya sudah dalam genggaman. Banyak perahu dagang berlabuh di muara. Ada semangat juang jadi wira negara. Itu yang berjaya dibuktikan oleh setiap atlet para di bumi Tokyo baru-baru ini dan pastinya mereka membuktikan sukan boleh menjadi ejen perpaduan. Dan kita seharusnya kekal untuk menyokong setiap atlet di kala mereka menang ataupun kalah kerana kita keluarga Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Ifah Hazim, Berita RTM. Baik, kita beralih ke perkembangan Liga Super. Terengganu FC TFC bertekad menebus maruah yang tercalar selepas tewas 3 kali berturut-turut dalam aksi terakhir sebelum ini apabila turun menutup kempen Liga Super dengan berkunjung ke Pening FC Ahad nanti. Ketua Jurulatihnya Nafuzi Zain berkata dia menuntut pasukannya menampilkan persembahan terbaik di Stadium Bandaraya Pulau Pinang bagi mengutip 3 mata penuh buat kali terakhir. Menurut Nafuzi, TFC tidak mempunyai pilihan selain mencatat kemenangan ke atas skuad Harimau Kumbang itu bagi memastikan mereka mengakhiri saingan musim ini di kelompok 3 teratas Liga. Jelasnya semua pemain skuad sang penyu itu sedar perlawanan kali ini pastinya berbeza kerana ia bukan sahaja aksi terakhir Liga, malah turut bakal menentukan peluang mereka memenangi slot ke kejohanan Piala AFC sebagai naib juara. TFC ketika ini menghuni tangga keempat Liga Super dengan 37 mata di belakang Pening FC yang berkelebihan 3 mata. Bagaimanapun, skuad dari Pantai Timur itu terpaksa mengharapkan pasukan tangga kedua Kedah Darul Aman tewas kepada Melaka United di Alostar jika mahu impian tersebut dapat dicapai. Skuad Helang Merah itu ketika ini terikat 40 mata dengan Pening FC dan berpeluang muncul naib juara jika menang dengan jaringan besar ke atas Melaka Ahad ini. Konfederasi Hoki Malaysia MHC menetapkan syarat semua pemain yang bakal menyertai kejohanan Piala Tun Abdul Razak 2021 dan Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL wajib melengkapkan 2 dos vaksin sebelum dibenarkan beraksi. Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan MHC, Datuk Seri Dr. Aniljit Singh berkata, syarat itu merupakan sebahagian daripada prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi penganjuran kedua-dua kejohanan tempatan berkenaan. Menurut Datuk Seri Dr. Aniljit Singh, mana-mana pemain yang gagal memenuhi syarat berkenaan tidak akan dibenar beraksi dalam kejohanan tersebut. Tanpa 2 dos, you will never allow to join the tournament. Itu pun kita akan mandatory. After they giving us the form, we will ask them to sign 1 form after that to make sure the players semua ada 2 dos. Tambah beliau, MHC akan menentukan sama ada 2 kejohanan ini perlu diadakan dengan pendekatan gelembung sukan atau sebaliknya apabila selesai menerima pendaftaran ke semua pasukan. Piala Tun Abdul Razak 2021 dijadual bermula pada 10 hingga 20 November, manakala MJHL 2021 bakal berlangsung 26 November hingga 2 Januari 2022. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Farah Halim dari Map Malaysia untuk melihat perkembangan cuaca pada malam ini. Untuk makluman semua, Map Malaysia telah pun mengeluarkan amaran bagi peringkat waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan berlaku di ketiga-tiga buah negeri di utara semenanjung Malaysia melibatkan negeri Perlis, sebahagian daripada negeri Kedah dan juga Pulau Pinang bermula pada 12 hingga 13 September 2021. Hujan lebat ini boleh menyebabkan keadaan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah dan kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada ketika berlakunya hujan lebat terbabit. Seterusnya kita perhatikan kepada amaran angin kencang dan laut gelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 13 September melibatkan kawasan perairan yang telah dilorekkan dengan warna kuning ini dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan juga kelajuan angin
angin antara 40 hingga 50 km sejam. Kami menasihatkan nelayan ataupun orang awam agar tidak turun ke laut buat masa ini di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej Gema radar semasa. Tinjauan terkini menunjukkan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang, Kelantan dan juga Terengganu yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan buat masa ini. Seterusnya kita perhatikan kepada Sabah dan juga Sarawak. Keadaan lembap di hampir kedua buah negeri ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi, terutamanya melibatkan negeri Sarawak di mana hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di hampir keseluruhan barat Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi. Kita perhatikan pula kepada paparan ramalan hujan melalui model numerika di jabatan kami yang menunjukkan keadaan pada keesokan pagi. Hujan dan ribut petir masih lagi dijangkakan berlaku di sekitar utara Semenanjung Malaysia melibatkan perairan Selat Melaka Utara dan dijangkakan berpotensi untuk memasuki beberapa kawasan di bahagian utara termasuklah di bahagian Perak dan juga di Selangor menjelang awal pagi esok, dan dijangkakan sekitar jam petang nanti, keesokan pagi, hujan dan ribut petir di beberapa kawasan di seluruh Semenanjung Malaysia masih lagi berpotensi untuk berlaku termasuklah di bahagian barat Sarawak. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Kita teruskan kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Assalamualaikum. Kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Labuan terus diperkasa untuk memastikan keselamatan perairan terus dipelihara. Komited meningkatkan keupayaan anggota dan aset. Pelbagai program latihan disusun atur bagi memastikan operasi lancar susulan musim tengkujuh. Usaha turut diambil bagi meningkatkan keupayaan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR di perairan pulau itu. Laporan wartawan Harjay Wendy Jack. Selaku agensi utama dalam tugasan mencari dan menyelamat melibatkan insiden maritim, simulasi latihan Internal Search and Rescue Exercise ISAREX 2021 APMM Zon Maritim Labuan bertujuan untuk kesiapsiagaan bagi menghadapi situasi kecemasan atau bencana melibatkan kawasan perairan Labuan. Pengarah APMM Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata, latihan dilaksana di perairan Brunei Bay sekitar 5 batu nautika dari Labuan. Dan latihan ini bertujuan juga untuk memberi kecekapan kepada anggota, memandangkan musim sekarang musim hujan dan kita menjangkakan takut ada berlaku kejadian-kejadian yang memerlukan bantuan kita di laut. Jadi kita dah melatih anggota untuk kecekapan ke arah itu.
Senario latihan yang mereka lalui melibatkan kebakaran bot nelayan berpunca daripada tong simpanan petrol akibat nyalaan api rokok. Insiden mengakibatkan seorang daripada nelayan meninggal dunia ketika cuba memadamkan api, manakala dua lagi berjaya menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Pihak kapal telah melaksanakan operasi menyelamat mangsa dan naik ke kapal sebanyak 2 orang. Dan kita telah melapor kepada MRSC di Kota Kinabalu untuk search SAR diaktifkan. Dan apabila SAR diaktifkan, kita arahkan bantuan daripada nelayan-nelayan dan juga kita punya ada satu bot lagi untuk melakukan search di kawasan tersebut. Susulan insiden itu, aset jabatan dikerah ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan kebakaran dan seterusnya melaksana operasi menyelamat. Dalam mengimplementasikan MKN20, iaitu agensi yang melaksanakan search and rescue di laut. Dalam masa yang sama, kita melatih anggota-anggota sama ada untuk melaksanakan tugas search and rescue ni. Dan kebetulan kita punya aset yang ada ni adalah aset yang memang akan terlibat dengan search and rescue. 58 anggota terlibat dalam latihan tersebut selain sebuah bot Jabatan Kerja Raya JKR, bot peronda kilat 40 dan kapal maritim KM Adil. Pihaknya juga merancang satu sesi latihan bersepadu melibatkan beberapa agensi dalam meningkatkan kerjasama serta berkongsi kemahiran agar operasi SAR akan datang berjalan lancar. Bukit Samadi Daki, Lurah Samadi Teruni. Perumpamaan yang sesuai untuk mengajak semua pihak berganding bahu bersama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan tidak kira di laut maupun di darat. Selain mengajak orang ramai untuk peka akan kejadian sekeliling dengan menjadi mata dan telinga untuk menyalurkan maklumat tentang sebarang kejadian kecemasan. Harji Jack, Berita RTM. Seorang lelaki dari Australia, Daniel Scully, memecah rekod dunia senaman plank paling lama. Dia mencipta rekod baharu menerusi percubaan keduanya dengan catatan 9 jam 30 minit 1 saat, mengalahkan pemegang rekod sebelumnya, George Hood dari Chicago. Daniel Scully merupakan salah seorang penghidap sindrom kesakitan kronik CRPS selepas patah tangan kiri ketika usianya 12 tahun. Cubaan memecahkan rekod dunia yang dilakukannya seiring misi menyebarkan kesedaran tentang penyakit itu. Setiap orang banyak ragamnya. Begitulah yang berlaku di PPV Pulau Pinang apabila seorang penerima vaksin mengenakan pakaian dari karakter rancangan Money Heist. Sekumpulan lelaki ini memakai kostum berwarna merah di samping mengenakan topeng muka ikonik siri tersebut. Namun kehadiran mereka bukanlah untuk tujuan merompak seperti dalam drama berkenaan, tetapi untuk mendapatkan suntikan dos kedua. Kisah ini pula cukup mencuit hati apabila tular video seorang gadis mendapat kejutan sempena hari lahirnya apabila dihadiahkan sebiji kek istimewa berisi wang ringgit. Pada mulanya wang kertas ringgit dan RM5 yang keluar, namun diakhiri wang permainan jutaria. Gadis terbabit tidak dapat menahan ketawa dan reaksinya itu menarik perhatian hingga meraih hampir 1 juta tontonan di TikTok meskipun baru dimuat naik semalam. Ya, kisah itu menutup berita perdana edisi Jumaat 10 September. Saksikan program Bicara Naratif selepas ini dengan tajuk Hari Malaysia, Kita Keluarga Malaysia bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Terus kibarkan jalur gemilang. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.